Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Sihat? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan alhamdulillah hari ini sekali lagi kita bertemu di mana? Di Masjid Asy-Syafa'ah untuk kita menyambung perbincangan hadis kita yang masih lagi di mana? Di bab di hadis yang ke-50. Okey, kita masih lagi dalam hadis yang ke-50 dan kita sekarang berada pada perbincangan di bahagian yang keempat. Dan kita akan masuk kepada subtopik yang baru untuk perbincangan pada hari ini. Dan perbincangan kita pada hari ini akan bermula daripada muka surat 440. Okey, dah bersedia? Macam mana? Boleh? InsyaAllah Baik. Jadi pada muka surat 440 kita ada subtopik yang bertajuk di sini. Subtopik kita bertajuk ialah zikir disyariatkan dalam setiap keadaan. Saya ambil ini sebagai bahagian yang kedua. Kerana kalau masih ingat lagi pada perbincangan kita di minggu lepas. Okey, pada perbincangan kita di minggu lepas, kita ada membincangkan berkenaan dengan pelbagai macam rutin zikir. Pelbagai macam zikir yang rutin dalam sehari semalam. Iaitu zikir harian kita. Dan pada bahagian pertama, disebutkan di situ ialah berkenaan dengan solat. Yang kita laksanakan dianggap sebagai zikir. Kerana apa solat dianggap sebagai zikir? Kerana di dalam solat kita, di situ ada doa, ada kita baca ayat Al-Quran, kan? Surah yang kita baca, itu semua dianggap sebagai zikir. Jadi, kita dah selesai bincang tentang hal yang tersebut. Mereka yang terlepas, sila rujuk kepada video kita di minggu yang lepas. Jadi, pada minggu ini kita masuk kepada bahagian yang kedua yang merupakan antara kategori zikir. Okay, antara kategori zikir yang boleh kita laksanakan dalam kehidupan kita seharian, iaitu ialah berkenaan dengan bagaimana kita ingin jadikan zikir tersebut sebagai sesuatu yang rutin dalam kehidupan kita untuk contoh ataupun kategori yang kedua ini. Baik, so kita lihat di sini. Kalau kita baca dalam kitab kita, tak apalah kita baca dulu dalam kitab ni supaya dia boleh masuk dalam poin kita yang saya letakkan di dalam video kita. Baik, zikir dengan lidah disyariatkan dalam semua waktu, namun di sebahagian waktu lebih ditekankan. Kalau kita lihat tadi kan, pada poin kita yang kedua ini, zikir disyariatkan dalam setiap keadaan. Tidak ada yang menafikan tentang hal tersebut. Kan? Kerana ada hadisnya. Kita dah pernah sebutkan hadisnya. Bila? Dalam perbincangan yang keberapa? Perbincangan kita pada bahagian yang pertama. Nak tahu apa hadisnya? Rujuk balik dalam video kita yang pertama untuk hadis kita yang ke-50 ini. Jadi, statement ini ataupun kenyataan ini tidak ada yang boleh menafikan. Cuma dengan zikir yang kita gunakan dengan lidah yang disyariatkan dalam semua keadaan, tetapi ada masa-masa yang lebih ditekankan. Atau dengan kata lain, ada masa-masa yang lebih dianjurkan untuk kita berzikir kepada Allah. So inilah yang menjadi, kita panggil sebagai main kepada perbincangan kita pada hari ini. Waktu yang ditekankan ataupun yang dianjurkan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik,
Dan di antara yang ditekankan ya, kita balik ya muslimah dalam paragraf kita yang kedua di sini. Di antara waktu yang ditekankan untuk berzikir kepada untuk berzikir padanya itu pada waktu itu adalah usai solat fardu. Apa maksud usai solat fardu? Maknanya selepas kita melaksanakan solat wajib kita, iaitu solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat apa? Isyak. Okey, dah habis kan? Tak lagi tak ada lagi. Okey, solat isyak. Jadi 5 ini adalah solat fardu kita. Maka waktu yang ditekankan untuk kita berzikir ialah selepas kita melaksanakan solat fardu kita. Okey. Jadi, bila kita kata waktu yang ditekankan untuk kita berzikir kepada Allah, iaitu setelah solat fardu kita, apakah zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita baca setelah kita melaksanakan solat, ataupun selepaslah, setelah tu macam lambat sangat, selepas kita, sejurus selepas kita melaksanakan solat fardu kita. Okey, sejurus kita melaksanakan solat fardu kita. Baik, kalau kita lihat ya, dalam kitab kita ini diberikan antaranya yang mana dia kata di mana ditekankan untuk berzikir setiap usai solat fardu sebanyak 100 kali. Okey, sebanyak 100 kali berupa tasbih, tahmid, takbir dan juga tahlil. Okey, kita tasbih, tahmid, takbir dan juga tahlil. Dan di sini saya datangkan kepada muslimah semua antara zikir yang dianjurkan untuk kita baca sebanyak 100 kali itu kan, iaitu berkenaan dengan tasbih, tahmid, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, yang mana keseluruhan jumlahnya menjadi 100. Jadi ini adalah zikir yang ditekankan ataupun yang dianjurkan untuk kita baca selepas kita melaksanakan solat fardu. Di mana dalilnya? Dalilnya terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu apa kata Nabi SAW berkenaan dengan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan juga takbir 34 kali. Nabi kata di dalam hadis ini, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna. Zikir ataupun amalan yang diikuti setelah solat, ataupun mudah untuk saya terjemahkan di sini, zikir setelah solat yang tidak akan merugikan orang yang membacanya. Aw fa'iluhunna, atau orang yang melakukannya. Apa kata Nabi dalam hadis ini? 33 tasbihah. 33 tasbih, iaitu apa? Subhanallah. Kita zikir subhanallah 33 kali. Seterusnya Nabi kata apa di sini? Wa 33 tahmidah. 33 tahmid. Maksudnya, kita baca 33 kali Alhamdulillah. Dan lalu Nabi kata apa dalam hadis ini? Wa arba'un wa thalathuna takbirah. Dan 34 takbir. Yakni 34 kali kita baca Allahu Akbar. Jelas ya? Okey. Pada setiap kali selesai solat fardu. Jadi 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali 34 kali takbir. Okey. Di situ ianya bila kita totalkan ia menjadi berapa? 100. Okey. Jumlahnya 100. Bertepatan sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita. Sebab dalam kitab kita tidak dinyatakan apa dalilnya. Cuma disebutkan saja 100 kali yang berupa tasbih, tahmid dan juga takbir. Okey. Jadi di sini saya datangkan dengan hadisnya supaya jelas kepada kita di mana letak anjuran itu.
Okey, di mana letak anjuran itu? Iaitu terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana ia merupakan sesuatu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita melaksanakan solat fardu kita, maka cantik bila kita beramal dengan zikir ini. Beramal dengan zikir ini, iaitu mengucapkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan juga takbir 34 kali. Okey, supaya apa? Kita mendapat manfaat menjadi insan yang sentiasa lidahnya basah dengan zikrullah. Lebih-lebih lagi setelah kita melaksanakan ataupun seusai ataupun selepas sejurus kita melaksanakan solat fardu kita yang 5 waktu. Baik muslimah. Seterusnya kita lihat dalam kitab kita di sini disebutkan di situ dianjurkan pula berzikir setelah 2 solat fardu yang tidak ada solat sunnah setelah keduanya. Tadi kita bincangkan tentang 5 waktu. Pada 5 waktu, solat fardu kita ada 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Dan disebutkan dalam kitab kita ini, dianjurkan pula berzikir setelah 2 solat fardu yang tidak ada solat sunnah setelah keduanya, iaitu solat subuh dan juga solat asar. Ini kita panggil ia sebagai zikir pagi dan petang. Kita baca zikir pagi dan petang bila? Setelah kita solat subuh dan setelah kita solat asar. Betul ke tidak? Kan? Betul. So di sini dianjurkan, kedua-dua waktu yang dianjurkan untuk kita lebihkan lagi lah zikir kita ialah pada kedua-dua waktu solat fardu itu tadi, iaitu sejurus selepas kita menunaikan solat fardu subuh kita dan juga solat fardu asar kita. Baik, kita teruskan pembacaan kitab kita di sini. Dianjurkan pula berzikir setelah 2 solat fardu yang tidak ada solat sunnah setelah keduanya, iaitu solat subuh dan solat asar. Berzikir disyariatkan setelah solat subuh hingga matahari terbit dan juga setelah asar hingga matahari terbenam. Okey, jadi 2 waktu ini disebutkan sebagai waktu yang amat dianjurkan untuk kita berzikir, atau dengan kata yang lebih mudah lah yang biasa kita dengar, zikir pagi petang. Apa dalilnya yang mengatakan 2 waktu ini merupakan waktu yang paling dianjurkan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka di sini muslimah kita boleh rujuk sebagaimana yang juga saya lampirkan di dalam slide kita, di dalam video kita ini, iaitu rujuk surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-42 dan juga surah Taha pada ayat 130. Dalam kitab kita juga ada dinyatakan dengan surah dan ayat yang sama. So, kita lihat di sini. Kedua waktu ini adalah waktu siang yang paling utama untuk berzikir. Dan inilah sebabnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk berzikir, mengingat dan menyebutnya pada kedua waktu ini dalam sejumlah tempat dari Al-Quranul Karim. Maknanya di sini, kita tak kata dianjurkan untuk berzikir pada kedua waktu ini dengan saja-saja muslimah. Tetapi dianjurkan untuk kita berzikir pada kedua-dua waktu ini adalah kerana ianya adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah muatkan dalam Al-Quranul Karim. Dan antara ayatnya ialah surah Al-Ahzab. Sila rujuk di situ Kalau tidak ada kitabnya, boleh buka Al-Quran. Okay, boleh bersama-sama dengan saya untuk kita lihat di mana apa kata Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan zikir pada pagi dan petang ini. Dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-42, apa kata Allah? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Okey, bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Secara jelas Allah sebutkan dalam ayat ini pagi dan petang. Baik, seterusnya kita lihat kepada ayat yang kedua yang menjadi dalil kepada kita kenapa kita perlu berzikir pada pagi dan petang. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha pada ayat yang ke-130, apa kata Allah dalam ayat ini? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha.
Yang mana maksudnya, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan terbenamnya. Sebelum terbit matahari dan terbenamnya. Baik, tentang ayat ini ya muslimah, jika kita rujuk pada pentafsiran Imam Ibn Kathir rahimahullah, di dalam kitab beliau tafsir Ibn Kathir, beliau ada menyebutkan tentang pentafsiran untuk ayat itu tadi kan, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha. Dikatakan maksud qabla tulu'i syams iaitu sebelum terbit matahari ialah solat subuh. Okey, solat subuh. Dan maksud wa qabla ghurubiha ialah solat asar. Okey, solat asar. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an. Dan hal ini apa yang diucapkan ataupun apa yang ditafsirkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam kitab beliau itu mempunyai sokongannya daripada hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW jelaskan kepada para sahabat berkenaan dengan kedua-dua waktu itu tadi, iaitu solat subuh dan juga solat asar. Baik, di sini Imam Ibn Kathir mengatakan bahawasanya beliau petik daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Okey, maaf ya. Di situ disebutkan bahawa waktu itu kami sedang duduk, diceritakan tentang situasi ataupun senario yang berlaku ketika hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW. Apa kata Jarir di sini? Waktu itu kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW. Lalu beliau memandang bulan pada malam purnama. Duduk-duduk kan, melihat bulan purnama di atas langit. Kita tak nyanyilah, tak nyanyi macam lagu Piramli ke apa kan, tidak. Tapi di sini Nabi SAW bersama dengan para sahabat pada masa itu sedang duduk, kemudian melihat bulan purnama di atas langit. Lalu beliau memandang bulan purnama, bulan pada malam purnama, kemudian baginda bersabda. Apa sabda Nabi SAW di sini muslimah? Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kamu melihat bulan ini. Kita akan lihat Allah. Kan? Itu maksud Nabi. Di hari kiamat nantilah, bukan sekarang ni. Sekarang tak boleh. Di hari kiamat nanti. Untuk orang-orang yang beruntung ya, untuk orang-orang yang beruntung di sini, kalian akan mendapat peluang, itu maksudnya melihat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kalian melihat bulan purnama itu. Kemudian apa kata Nabi? La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan mengalami kesulitan dalam melihatnya. Pada waktu itu kalian tidak akan mengalami kesulitan ketika melihat Rabb kalian, iaitu Tuhan kalian. Jadi di sini Nabi pun kata, Nabi pesan kepada para sahabat untuk mendapatkan peluang tersebut, iaitu satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat Rabb kalian, Tuhan kalian, sebagaimana kalian melihat bulan purnama itu tadi. Nabi kata apa di sini? Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Faf'alu, Nabi kata. Jika kamu boleh untuk tidak melewatkan solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Kemudian baginda membaca ayat ini, iaitu surah Taha ayat 130. Maknanya di sini orang yang betul-betul menjaga solat subuh dan juga solat asarnya, peluang untuk mereka melihat Rabb mereka, Tuhan mereka sebagaimana Al-Qamar itu tadi, iaitu bulan purnama tersebut, adalah luas potensinya. Ini kita panggil sebagai keutamaan solat fardu subuh dan juga keutamaan solat asar.
Okey, tapi kita tak menafikanlah keutamaan solat 3 waktu yang lagi tu kan. Jangan pula bila dah dengar begini, kita cuma nak solat subuh dengan solat asar je. Tak apalah Ustazah, solat subuh asar je lah, solat lain tak payah solat. Ini bagus keutamaan Nabi suruh buat ni. Tak, bukan begitu. Okey, bukan begitu. So, 2 solat ini adalah solat yang utama, iaitu solat yang perlu kita jaga sebaik-baiknya. Kerana sukar. So, kalau kita lihat ya, di bawah itu, ada beberapa lagi penerangan lah berkenaan dengan kenapa solat subuh, berzikir paling utama yang dilakukan pada kedua waktu ini adalah solat subuh dan juga solat asar. Kerana yang sebagaimana yang telah saya jelaskan itu tadi. Hadisnya kan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim berkenaan dengan boleh melihat Rabb kalian sebagaimana melihat bulan purnama itu yang telah Nabi SAW jelaskan dalam hadis tersebut. Okey, so pegang baik-baik hadisnya. Kalau lupa, tak apa. Nanti boleh replay balik video ni. Okey, so kita lihat begini. Ada banyak zikir. Okay, ada banyak zikir pagi dan petang. Tapi pada perbincangan kita hari ini, Ustazah tak nak pergi ataupun go through semua zikir-zikir. Sebab ada banyak sangat. Boleh cuba rujuk, carilah kitab ataupun buku yang telah disusun oleh para ulama kita berkenaan dengan zikir pagi dan petang. Cuma di sini saya nak kongsikan 2 zikir yang kebiasaannya dibaca pada waktu pagi dan petang. Jadi antaranya pada zikir kita yang pada zikir pertama yang ingin saya kongsikan di sini ialah berkenaan dengan subhanallahi wa bihamdi. Yang mana Nabi SAW sebutkan, man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah. Siapa yang membaca ketiga pagi dan petang, subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, itu maksudnya sebanyak 100 kali. Maka pada hari kiamat tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya kecuali orang yang juga pernah mengucapkan bacaan seperti itu atau lebih dari itu. Hadis riwayat Imam Muslim. So ini kita boleh praktikkan ya muslimah. Kita boleh praktikkan, boleh kita baca pada setiap pagi dan petang sebanyak 100 kali. Bila bacanya? Selepas solat subuh, selepas solat asar. Boleh kita praktikkan, boleh kita amalkan. Baik, zikir yang kedua ingin saya kongsikan pada hari ini ialah, saya kira zikir ini macam dah biasa kita dengar. Dah biasa kita dengar dan biasa mungkin ramai antara kita juga yang sudah biasa mengamalkannya. Iaitu apa dia? So kita lihat di sini. Berkenaan dengan zikir sekejap ya. Berkenaan dengan zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, kalau tak boleh baca bahasa Arabnya sudah dah letakkan di bawah itu transliterasinya dalam bahasa Rumi kan di bawah itu. Baik, zikir ini kita baca 100 kali setiap hari. Okey, tak kira pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Mereka yang membaca zikir ini 100 kali setiap hari, apa kata Nabi? Dia mendapat pahala umpama membebaskan 10 orang hamba. Allah tetapkan padanya 100 kebaikan. Allah hapuskan baginya dalam dirinya 100 keburukan. Dan orang yang membaca zikir ini 100 kali setiap hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepadanya dari gangguan syaitan. Di mana dalilnya? Ini dalilnya. Panjangnya di situ, tapi saya tak nak baca. Yang penting 100 kali bila kita baca, okey, bila kita baca zikir itu tadi dalam sehari, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, fi yaumin mi'ata marrah, pada satu hari, setiap hari 100 kali. Maka pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala kan kanat lahu adla 10 riqabin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya pahala sebagaimana membebaskan 10 orang hamba. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah,
dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya 100 kebaikan, tuliskan kepadanya 100 kebaikan. Wa muhiyas anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapuskan pada dalam dirinya 100 keburukan. Wa kana lahu hizran minasyaitan yaumahu zalika hatta yumsiya. Okey, dan pada orang itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungannya daripada godaan syaitan. Tidak ada yang lebih baik amalnya dari orang yang membaca doa ini kecuali seseorang yang dapat lebih banyak mengamalkan, itu membaca zikir ini. Hadisnya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ini ya muslimah antara zikir yang boleh kita baca, untuk kita amalkan pagi dan petang. Okey, kita baca yang boleh kita amalkan pada pagi dan petang. So, saya harap perbincangan kita pada hari ini dapat memberikan motivasi kepada diri kita sebagai seorang muslimah untuk sentiasa menjadikan zikir rutin dalam kehidupan kita. Bila zikir itu menjadi rutin dalam kehidupan kita, jangan lupa, hati kita akan hidup. Hati kita akan tenang. Dan sentiasa berusaha untuk mengamalkan zikir-zikir yang Nabi SAW ajarkan. Terutamanya zikir pagi dan petang. Kerana ada banyak manfaat. Cuma di sini sempat saya kongsikan hanyalah 2 sahaja. Zikir yang sempat untuk saya kongsikan. Tetapi boleh cuba cari buku yang telah disusun. Bagi saya ada banyak sangat kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama yang mengumpulkan zikir pagi dan petang beserta dengan dalilnya. Di mana letak dalil itu? Apa kata Nabi untuk orang yang mengamalkan zikir-zikir tersebut? Okay, umpamanya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi kan wala fis sama. So itu dah biasalah. Sebab tu saya tidak kongsikan dalam perbincangan kita pada hari ini. Okey muslimah, itu sahaja untuk hari ini. Okey, mudah-mudahan dalam perbincangan yang sedikit ataupun ringkas ini kita semua mendapat manfaat dan sentiasa ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kita bertemu lagi pada perbincangan kita yang berikutnya. Masih lagi dalam hadis yang sama, iaitu hadis kita yang ke-50. Saya tutup kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.